Sekejap Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Okay, hari ni kita live pun lambat sikit lah dalam, tapi semalam lagi lambat, semalam pukul 3 lebih, pukul 4 macam tu. Hari ni kita pagi sikit lah, dan pukul 11. So, kita tunggu audiens masuk dulu, lepas tu kita akan bincangkan apa ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Okay, saya ini macam saya nak bercerita sikit lah tentang tentang usahawan ni, untuk peniaga, para peniaga atau business owner. So kita share apa dia punya resepi kejayaan ke, macam itulah apa yang saya baca lah, sebab saya ada baca tentang ciri-ciri usahawan berjaya. So hari ni kita bercerita tentang ni je, okay? Okey. Okey, kita start je lah sekarang. Okey, kita sedia maklum kan, kat dalam Malaysia ni ada ramai yang usahawan yang berjaya, yang kira dia punya bisnes dia pun berjaya berkembang dengan lebih maju lagi, lagi pesat, macam tu. So hari ni saya nak bincangkan tentang macam mana bisnes dia boleh maju, boleh berjaya. So saya akan bincangkan dekat sini lah. So kalau siapa yang ada pandangan ke atau nak komen juga ke, boleh just komen je dekat bawah. So nak bagi pandangan juga pun tak ada masalah. Macam tu. Okey, ni hari ni kita bincang 10 ciri-ciri usahawan berjaya. Okey, first, tidak mudah berputus asa. Okey, kalau kita dah ada plan untuk berniaga atau untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan, satu yang paling penting sekali, tak mudah putus asa atau tak mudah give up. Dan dia dia takkan rasa macam kalau dia gagal sekali terus give up, tak nak. Sebab seorang resepi kejayaan yang saya tahu, saya baca sebelum ni daripada mana-mana usahawan yang berjaya, dia dah kira resepi dia adalah kira dia orang dah pernah gagal, dah banyak kali lah kira gagal. Firstly dia akan gagal dalam sekali dua kali macam tu, akan gagal, baru dia orang akan naik dengan jaya. So dia tak ada rasa putus asa ke atau give up ke, tak ada. So diorang pergi, ibaratnya macam diorang buat je sampai dia berjaya. Dan dia akan sampai satu tahap yang mana sekarang ni dia dah sampai tahap yang tinggi, tahap yang tinggi yang berjaya. So paling penting sekarang ni nak berjaya, jangan mudah putus asa atau give up. Okey, kedua pula, apa ciri-ciri kedua seorang usahawan yang berjaya? Bijak menyelesaikan masalah. So dalam erti kata lain, dia kreatif lah, atau dia tahu macam mana cara untuk selesaikan masalah. Pandangan kira dia ada banyak cara dia
dia boleh tahu macam mana nak solvekan masalah tersebut. Antaranya masalah keluarga, masalah peribadi dan masalah dalam perniagaan. Menurut Jauhara, masalah boleh ditakrifkan sebagai perbezaan yang terdapat antara keadaan sebenar dengan keadaan diingini tentang suatu benda. Perkara hal yang perlu ada adalah kena berani atau mempunyai kira idea, dia ada idea atau cara untuk selesaikan masalah tu macam mana. So itu penting. Jangan fikir macam kalau ada seseorang tu yang dia nak masuk, kira dia nak buat dia nak buat penubuhan syarikat ke, atau dia nak nak selesaikan masalah tersebut dalam suatu syarikat, dia punya masalah dengan staff ke, dengan keluarga ke. So kalau seseorang tu tak boleh nak selesaikan masalah, dia macam dia akan dia tak boleh nak berjaya sekiranya dia seorang yang macam terlalu orang kata terlalu cepat menggelabah. So kalau cepat menggelabah atau tak ada masalah, kira tak tahu nak buat apa, ada masalah sikit je dia dah kelang kabut. So dia macam jadi macam tension, stres. So tak boleh. Seorang usahawan yang berjaya, dia kena lawan semua perasaan marah, stres atau ada masalah masalah dalaman ke, dia kena lawan semua tu. Dia tak boleh nak layan masalah kira masalah yang ada tu. Kemudian ciri ketiga seorang usahawan yang berjaya, proaktif. Okey, proaktif merupakan satu sikap yang positif dengan merangka dan mengawal suatu tindakan yang dilakukan lebih awal daripada jangkaan. Okey, itu maksud dia proaktif lah. So dia tahu macam mana nak buat sesuatu dengan tindakan yang positif dalam suatu perkara, suatu masalah. So dia tahu macam mana dia nak buat, nak settlekan masalah tu macam mana. Orang yang mempunyai proaktif yang tinggi mampu mencari peluang dan kesempatan. Seterusnya mempunyai daya usaha mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. So orang yang proaktif, dia lah kira siapa yang ada dia punya sifat proaktif yang tinggi, insya-Allah lah dia kalau dia berniaga pun dia boleh mencapai satu tahap yang tinggi. Salah satu contoh usahawan yang bersifat proaktif ialah Tan Sri Datuk Loh Boon Siew, adalah seorang hartawan dari Pulau Pinang dan pengedar tunggal pertama motosikal Honda di Malaysia. So tu salah seorang yang usahawan yang ada bersifat proaktif yang tinggi. So Tan Sri Datuk Loh Boon Siew, dia seorang hartawan atau pengedar tunggal pertama yang masukkan Honda, motosikal Honda dekat Malaysia. Tak semesti, kalau nak tahu juga, Datuk Tan Sri Datuk Loh Boon Siew ni juga dia tak mempunyai latar belakang akademik yang tinggi serta formal. So sekarang kalau nak tahu ramai, kalau kita baca, kalau kita carilah tentang usahawan-usahawan yang ada, kebanyakannya mereka bukan berlatar belakang akademik yang tinggi atau berpelajaran, tapi dia orang mempunyai sifat-sifat yang menunjuk yang boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Contoh macam sifat proaktif ni lah. Ikutkan Tan Sri Datuk Loh Boon Siew ni pun tidak mempunyai latar belakang akademik yang tinggi serta formal. Ini tidak menjadi halangan kepada beliau untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Ini memang kita ramai yang kita tengok usahawan yang sebenarnya bukan, kalau kita tahu memang ikutkan akademik tu kena baguslah, kalau ada memang kena ada, tapi kalau just ada akademik saja tapi dia tak ada sifat-sifat untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, tak berjalan jugalah. Tapi kalau macam seorang, tak semestinya orang yang gagal sebelum ni dia tak boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita kena tahu tu.
Okey, sifat yang keempat, ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Fokus kawalan dalaman. Okey, fokus kawalan dalaman merupakan kepercayaan bahawa peristiwa boleh dipengaruhi oleh tingkah laku peribadi dan tidak akan dipengaruhi oleh faktor luaran. Individu percaya bahawa langkah seorang individu dipandu oleh keputusan peribadinya dan usaha dalaman. Okey, usahawan yang mempunyai fokus kawalan dalaman yang lebih tinggi lebih bergantung kepada diri sendiri terhadap apa-apa perkara dan situasi tanpa kira baik atau tidak. Okey, antara contoh usahawan yang memiliki fokus kawalan dalaman tinggi ialah Datuk Alif Shukri. Okey, kalau tahu, ramai tahu kan Datuk Alif Shukri tu. Okey, dia adalah pengasas produk kecantikan di Herbs di Malaysia. Dia bermula dengan hanya 4 produk saja yang dia keluarkan di Herbs. Sekarang dia dah mempunyai lebih daripada 90 rangkaian produk. Dia start dengan 4 produk je yang dia pasarkan dekat pasaran. So tapi bila dia sekarang ni dia dah produk dia dah meningkat menjadi 90, ada 90 rangkaian produk kecantikan dan beroperasi di sebuah bangunan 4 tingkat. So tengok, kalau kita tahu, kalau siapa yang follow Datuk Alif Shukri ni, dia memang tahu macam mana dia punya lifestyle dia, macam mana rumah dia, semua tahu kan, besar macam mana kan. So itu Datuk Alif Shukri ni adalah salah seorang contoh usahawan yang memiliki fokus dalaman yang tinggi. Macam tu. Fokus kawalan dalaman yang tinggi. Okey. Seterusnya, ciri-ciri seorang usahawan berjaya adalah kecekapan masa. Penting kena ada kecekapan masa dalam suatu perniagaan tersebut. Contoh kecekapan masa dikaitkan dengan mengurus masa dengan baik. Dia pandai manage time dia. Dia tahu macam mana dia nak bermula hari dia. So dia dah tahu, dia dah ada schedule lah. Hari ni dia nak buat apa, esok dia nak buat apa. So seorang usahawan yang berjaya, bukannya dia bangun dia bangun suka hati dia je nak bangun pukul apa, dia nak keluar ikut dia je pukul apa, tak ada. Untuk first permulaan kita nak berniaga, kita kena survive, kita kena ada manage time yang bagus. Kita kena manage time tu baguslah, fokus. So kalau kalau dah nak pergi berniaga pun keluar pukul 12, macam mana nak niaga tu nak maju, betul tak? Untuk permulaan ni kita kena pagi-pagi kena pergi masuk mula berniaga, masuk awal, walaupun dah ada pekerja, tapi kita sebagai pengasas atau pengusaha, kita kena masuk, kita kena tengok juga orang bawahan kita buat kerja macam mana, macam tu. Okey, salah satu contoh usahawan yang berkaitan kecekapan masa ialah Datuk Haji Amir Ali bin Maidin. Okey, dia tu siapa? Okey, beliau telah mengambil alih perniagaan keluarganya, iaitu Maidin Muhammad Holding Berhad, iaitu Maidin. Kalau tahu kan, Maidin, Pasaraya Maidin tu semua orang tahu. Siapa yang tak tahu? Dah banyak dah cawangan dia dekat Malaysia ni, betul tak? So dia salah seorang contoh usahawan yang berkaitan kecekapan masa, yang tahu manage time dia macam mana. Dia salah seorang lah. So beliau menyifatkan kejayaan beliau kepada ciri-ciri kepimpinan yang berdisiplin seperti ketepatan masa. Itu sangat penting. Kalau kita dah janji dengan orang pukul berapa, time tu kita kena datang. Kita kena sampai time tu juga. Kalau datang sampai lebih awal lagi bagus. Tapi kalau jangan lambat. Kemudian ketepatan masa, disiplin, kejujuran dan kesederhanaan. So salah satu moto yang digunakan beliau ialah jika tiba tepat pada waktunya, anda adalah lewat. Beliau dikaitkan dengan ciri kecekapan masa yang boleh dilihat melalui peristiwa yang telah berlaku seperti kenaikan harga barangan dan permintaan terhadap keperluan asas kehidupan seorang manusia. Beliau memperkenalkan konsep jualan harga barangan pada harga yang sangat rendah dan kuantiti yang sangat banyak. Itu ciri-ciri
ciri-ciri seorang yang mempunyai kecekapan masa yang bagus. Salah satu contoh dia Datuk Haji Amir Ali bin Maidin, iaitu sekarang ni dia pengasas, dia ialah pengasas untuk Maidin tu, dia yang handle, dia yang take over daripada dia punya family business lah. So sekarang ni dia yang take over. Okey, seterusnya, ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya adalah kerja berpasukan. Okey, yang ini memang sangat bagus. Kalau kita selalu ingat, kita kerja sendiri. Kerja sendiri, kita buat sendiri, kita jalankan kerja tu sendiri, kita buat sendiri, kita boleh kita lagi bagus. So benda tu sebenarnya salah. Kalau kita satu orang, kita yang boleh buat sale, yang contoh sale tu dalam 100,000 kita seorang boleh buat. Tapi kalau kita hire, kita ada pasukan kita ada group kita akan sale kita akan naik lebih daripada yang kita buat seorang. So macam pernah dengar tak orang selalu cakap dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Maksudnya kalau kita nak buat apa-apa perniagaan atau apa-apa masalah yang kita nak selesaikan, satu kepala tu susah, kira macam lambat nak dapatkan penyelesaian dia. So kalau ada 2 atau 3 kepala, dia boleh advise, dia boleh bantu. So kita kalau dalam kita punya group atau kita punya office atau kita punya perniagaan, kita hire orang lain, kita salah satu kita akan dapat lebih sale kita akan meningkat. Seterusnya kita dapat juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. So kita dapat offer kerja, kita dapat bagi peluang pekerjaan kepada orang lain. So penting sebenarnya untuk perniagaan grow ni kalau kita kerja dalam satu pasukan. Okey, contoh seorang usahawan yang berjaya, contoh dia lah Eric Johnson, seorang pengasas permainan online iaitu Dota 2. So yang ini kalau yang mana gamers ni memang tahulah apa game Dota tu kan. So yang Eric Johnson ni adalah pengasas permainan game tersebut. So dia telah bekerjasama dengan Ice Frog, iaitu pencipta asal Dota, Gabe Newell, pengarah pengurusan Valve Corporation, macam itulah bunyi dia. So Robin Walker, mereka tim Fortress, and Adrian final programmer. So banyak, dia punya dalam tim tu ada banyak, bukan dia satu orang je yang buat Dota 2 tu. Dia combine dengan ramai yang involve lah. So dia bila dah bergabung tu, maka terjadilah game Dota 2 macam tu. Okey, seterusnya, apa ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya lagi? Berpandangan jauh. Ini penting. Kalau dah setakat dia punya pandangan dia macam setakat setahun saja, setahun ke hadapan saja, itu pun tak menjamin perniagaan tersebut akan berjaya atau dia akan menjadi usahawan yang berjaya. Dia seorang usahawan yang berjaya, dia perlu mempunyai pandangan dia jauh. Maknanya 2-3 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, dia kena ada fikiran macam tu. So maksudnya sekarang ni berpandangan jauh boleh ditakrifkan sebagai satu kebolehan untuk menjangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So dia dah berfikiran 10 tahun akan datang. Itu sangat bagus. Seorang yang usahawan yang berjaya atau peniaga business owner yang berjaya, dia mempunyai pemikiran yang jauh. Dia tak ada fikir waktu esok lusa saja, dia fikir 10 tahun akan datang. Sebagai contoh yang mempunyai fikiran jauh macam tu ialah Tan Sri Dr. Anthony Francis Fernandez, adalah seorang usahawan yang berjaya di Malaysia, dan antara ciri-ciri usahawan yang beliau miliki adalah sifat berpandangan jauh. Okey, siapa tu Tan Sri Dr. Anthony Francis Fernandez? Mesti orang tahu kan, dia lah pengasas Asia. So tengok, kita dah nampak kan Asia sekarang macam mana. Memang dah naik, memang dia muncul terus naik, terus dia punya perniagaan dia lagi bertambah tinggi, dan sekarang ni dah dah spread dekat Asia semua pun ada, bukan Malaysia saja, dah kat luar negara pun ada Asia juga, betul tak? So
Hal ini kerana pada Disember tahun 2001, beliau telah membeli Air Asia untuk tanda RM1 dan mengambil RM40 juta hutang syarikat penerbangan tersebut. Okey, Air Asia sebelum ni bukan dia yang pengasas actually. Dia beli Air Asia tersebut dan dia yang melansaikan 40 juta hutang syarikat penerbangan tersebut. Beliau telah membeli Air Asia ketika itu mengalami era kejatuhan dan kerugian yang teruk, dan kemudiannya beliau berjaya mengubah Air Asia dari sebuah syarikat penerbangan yang kecil kepada syarikat penerbangan tambang murah yang kini berkembang dengan pesatnya di serata Asia dan dunia. Tony Fernandez merupakan CEO kepada Air Asia dan juga pengasas kepada Tune Group. So kita nampak macam mana dia jalankan, dia manage syarikat tersebut sehingga daripada era kejatuhan Air Asia tu dia berani dia beli syarikat Air Asia tu walaupun dia dah nampak yang company tersebut dah bankrupt, dah teruk, dah mengalami kejatuhan. So dia sanggup dia ambil sebab dia mempunyai pandangan yang luas, yang tinggi, punya pandangan yang jauh. Jadi dia sanggup ambil, dia berani dia ambil Air Asia tu, dia beli Air Asia tu dan dia settlekan segala hutang Air Asia, dan sekarang ni Air Asia dah maju. Kita nampak dia maju naik macam mana. Dah famous balik dah Air Asia. Betul tak? Itu ciri-ciri seorang usahawan yang mempunyai pandangan yang jauh. Okey, seterusnya budaya keterbukaan. Okey, salah satu lagi ciri-ciri yang ada pada usahawan yang berjaya adalah budaya keterbukaan. Okey, maksudnya budaya adalah topik yang sering diperkatakan di kalangan syarikat korporat dan keusahawanan. Okey, ia adalah suatu yang semua bincangkan, suatu yang membawa kepada keuntungan, suatu yang menarik dan mengekalkan pekerja dalam sebuah syarikat. Bagi setengah syarikat, sebuah pekerjaan bukanlah sekadar tugas semata-mata, tapi ia merupakan sebuah cara hidup. So, maksud dekat sini budaya keterbukaan tu, dia sanggup macam seorang pengarah atau CEO company syarikat tersebut, seseorang tu dia mempunyai sifat yang open. Dia open dengan staff dia. Dia boleh terima staff tu punya pendapat, dan bukannya dia macam dia je yang betul, dia je yang buat semua keputusan. Dia tak nak terima langsung apa staff tu punya pendapat, apa staff dia punya pendapat, dan kira apa yang dia rasa yang apa yang dia buat tu semua betul. So kalau ada seorang seorang pengarah yang bersifat begitu, memang saya jaminlah dia punya perniagaan dia tak akan pergi jauh. Sebab dia macam syok sendiri. Dia buat apa dia buat, dia rasa benda tu betul. And apa yang staff dia cakap, bagi pendapat, dia rasa sampah lah pendapat ni. Tak boleh macam tu. So seorang pengarah, seorang usahawan yang bagus, yang berjaya, dan pengarah yang berjaya adalah dia boleh menerima apa juga pendapat staff dia kepada dia. Jangan dia dengar je, tapi dia tak buat pun. Okey, sebabkan dia tahu nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, dia dengar je, tapi dia masuk telinga sini, keluar ikut sini. So dia tak ikut ke pun apa yang staff bagi pandangan tu. Tu pun tak boleh. So kalau rasa pandangan tu bagus, cubalah berubah dan ikut apa yang staff advice, apa pekerja kita advice. So insya-Allah perniagaan kita akan semakin lagi majulah, lagi ke hadapan. Macam tu. Okey, seterusnya berani mengambil risiko. Okey, seorang usahawan yang berjaya juga adalah berani mengambil risiko. Okey, dia accept challenging. Dia sanggup nak menghadapi sebarang risiko yang akan berlaku. So, dalam perniagaan kita haruslah berani untuk mengambil risiko, sama ada kecil ataupun besar risiko yang tersebut. Berani mengambil risiko bermaksud sesebuah perniagaan yang berpotensi mengalami kerugian dari segi wang ringgit ataupun mendapat ganjaran dan keuntungan yang lumayan.
So kalau dalam kita pun tahu dalam perniagaan ni ada turun naiknya. So kalau macam bila once kita dah plan nak buka perniagaan, kita dah ready untuk menerima sebarang risiko, sama ada risiko tu kecil ataupun besar. So kalau dah ada perasaan kira dah berani, dah tak ada benda tu, rasanya benda tu tak mengganggu pun segala tindakan yang dia akan buat, dia sanggup menerima risiko tu, dia boleh teruskan perniagaan tersebut. So ramai yang mana buat perniagaan ni kebanyakan yang berani lah. Kalau yang tak berani tu memang takkan buka perniagaan sendiri, dia sanggup makan gaji je. Betul lah. So kalau mana yang macam berani, orang yang berani dan sanggup menerima risiko, dia boleh buka sendiri punya perniagaan sendirilah. Macam tu. Okey. Seterusnya, apa sifat yang terakhir, sifat seorang usahawan yang berjaya adalah sikap bertanggungjawab. Setiap usahawan yang ada di dalam dunia ini sememangnya mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang tinggi. Tapi tidak semua usahawan yang mempunyai sikap tanggungjawab. So tak semua yang mempunyai sifat usahawan yang mempunyai sifat tanggungjawab. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab memang ramai sebenarnya diorang berani buat tapi dia tak ada sifat yang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. So contohnya hal ini demikian kerana sikap tanggungjawab adalah antara sikap yang paling berat untuk dilakukan. So kalau saya berani cakap lah, dalam banyak usahawan dekat Malaysia ni, tak ramai yang punya sifat yang bertanggungjawab tu. So kalau macam sebagai contoh, pada tahun 2016 syarikat kereta Proton telah menarik balik sekitar 20,000 buah kereta berjenama Izora kerana masalah safety belt tu. So perkara ini demikian telah membuktikan usahawan mereka mempunyai sifat atau sikap bertanggungjawab yang tinggi terhadap pengguna. So tak banyak sebenarnya, tak ramai yang mempunyai sikap bertanggungjawab macam tu. So kalau macam contoh lah, saya cakap macam tu sebabkan sebagai contoh ada seorang kira pengarah dia berjanji macam-macam ke apa benda, tapi dia tak bertanggungjawab pun dengan apa yang dia punya janji, dan apa-apa yang dia buat pun dia buat untuk diri dia saja. So dia tak bertanggungjawab dengan apa yang dia punya janji tu. So kita tak boleh macam tu. Kalau nak jadi seorang usahawan yang berjaya, kenalah ada sifat bertanggungjawab yang tinggi. Sebab susah sebenarnya orang nak ada sifat bertanggungjawab tu. Sebab bila dah ada kat atas tu, dia dah tak nampak lagi dah orang bawahan tu macam mana kan. Jadi susah. Okey, selain itu, usahawan yang berjaya juga mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap dirinya serta perniagaannya. Mereka bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Jika mereka membuat kesilapan, mereka akan bertanggungjawab terhadap kesilapannya itu dan menjadikannya pengajaran serta bertekad tidak mahu mengulangi lagi pada masa akan datang. Sememangnya kegagalan itu adalah kegagalan itu ialah akan memberikan kita kejayaan suatu hari nanti. So kalau macam sekali dah gagal, kita bertanggungjawab, kita sanggup hadapi, kita bertanggungjawab, insya-Allah kegagalan tu akan bertukar menjadi suatu kejayaan pada suatu hari nanti. So hari ni saya dah habis bab untuk ciri-ciri usahawan yang berjaya. So kalau macam sebab apa saya cakap, saya bercerita tentang ni, sebab ini adalah salah satu juga bila once kita dah buka company, dah buka company, dah buat pembuat syarikat, ini antara step yang kita kena buat lah. Kita kena ada dalam setiap pengarah, so atau shareholder. So dalam once bila kita dah plan ke arah untuk buat penubuhan syarikat, kita kena ada ciri-ciri ni, insya-Allah kita akan berjaya. So kalau
kalau nak buka penubuhan syarikat, jangan lupa cari saya. Cari MCR. So apa-apa yang nak start untuk perniagaan, semuanya daripada MCR. Okay, everything start here. Tu MCR punya moto lah. So kalau macam ada plan nak buka syarikat senam berhad ke, atau nak buat berhad ke, atau yayasan ke, cari saya atau klik saya. InsyaAllah kita akan bantu. Kalau ada sebarang pertanyaan pun boleh tanya juga. Boleh WhatsApp saya dekat link. Hari ni kita tak cerita sangat dah pasal senam berhad semua tu kan. So kita cerita pasal usahawan yang berjaya pula. So mungkin dengan cara saya bercerita ni mungkin dapat membantu. Saya share ni dapat membantu menaikkan lagi semangat. Kalau before ni rasa memang macam nak buka perniagaan ni tapi macam takut, macam takut-takut itu. So saya harap dengan apa yang saya kongsi hari ni dapat menaikkan lagi semangat audience ke atau business owner untuk terus membuka perniagaan. Dan dengan cara membuka perniagaan tu bukan untuk diri sendiri juga, dapat membantu orang luar atau orang sekeliling yang memerlukan, dapat beri peluang pekerjaan, dapat membuat kira beri zakat, macam tu. Okey, dengan ni saya dah live berapa jam Okey, dah setengah jam. Ni saya kalau tak ada apa-apa soalan atau clear apa yang saya cerita hari ni, saya undurkan diri. Dan kalau ada soalan atau ada apa-apa yang nak tanya, boleh call WhatsApp saya dekat link nombor telefon saya kat bawah tu, atau boleh DM dia dekat MCR punya page ni. Nak tanya apa-apa soalan pun boleh, yang berkaitan dengan apa yang servis saya atau klik saya buat. So dengan ni terima kasih banyak-banyak tonton live saya. Beri kira luangkan masa untuk watch, kira nak saksi join saya punya live ni. Kalau ada salah silap atau kekurangan dengan live hari ni, saya minta maaf banyak. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa WhatsApp saya atau DM je MCR ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat hari Minggu. Kalau nak keluar berjalan tu boleh keluar sekarang ni, tapi beberapa hari ni asyik hujan je kan. So macam nak keluar pun macam malas je, baik di rumah, betul tak? Okay, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Bye.